Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahilmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita jumpa lagi pada pagi ini. Pagi ini kita tak Zoom ya. Pagi ini kita dalam Facebook Cik Pah harap semua boleh share. Semua boleh share. Mungkin ada yang belum terlupa bahawasanya hari ini adalah hari Ahad dan kita hanya ada di Facebook pagi dan petang ini insya-Allah kita tidak ada. Petang kita rehat, semua rehat dengan anak cucu ke apa-apa urusan sekalipun ya petang ini. Kita rehatkan minda kita, tetapi kita terus dengan Al-Quran. Kita rehat minda kita tapi terus dengan Al-Quran. Gitu ya. Okay, Alhamdulillah. Okey, pada pagi ini Cik Pah bercakap seorang lah maknanya ni. Dah biasa kita berinteraksi, rasa pelik pula nak bercakap seorang ya. Tapi tak apa, insya-Allah kita akan bercakap seorang, tapi supaya lebih faham, fokus ya, lebih fokus pada apa yang kita nak baca pada nak tengok pada pagi ini. Sebenarnya hukum ikhfa hakiki ataupun ikhfa yang kita akan tengok pada pagi ini sudah kita bulan 1 dulu, Januari dulu kita sudah terangkan berkenaannya, tetapi tak apa ya, ini kita akan ulang lagi sebab kita akan terus ulang dan kita akan supaya ianya digest, apa orang kata hadam, kita dapat hadamkan apa yang kita belajar ya. Okey, kita terus kepada huruf ikhfa. Sebenarnya patutnya idgham bila gunna, kita dah tahu idgham idgham ma'al gunna, iqlab, rasa Cik Pah kita dah tahu yang tu kan. Tapi tumpuan kita kepada ikhfa. Kenapa? Kerana banyak dalam Al-Quran ni ikhfa hakiki ya, banyak ya yang kita akan temui selain daripada izhar halqi, iaitu kita dah tengok izhar halqi. Sekarang ni ikhfa hakiki ya, kita tengok yang banyak dulu, kemudian baru kita pergi kepada yang sikit-sikit ya. Okey, baik. Ikhfa dah ready semua. Cik Pah ni belum apa-apa dah kata okey, baca dulu, kita baca sama-sama, kita baca umul kitab, kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, para anbiya dan syuhada, pada ibu bapa kita dan seluruh keluarga kita yang jauh dan dekat, khususnya untuk guru-guru kita dan juga untuk keluarga kita yang jauh dan dekat, dan juga untuk jiran tangga dan untuk diri kita sendiri. Kita mohon semoga Allah lembutkan lidah kita untuk kita menyebut kalimah-kalimah ini, dan semoga dibukakan, dilapangkan dada kita untuk menerima ilmu-ilmu Allah ini dengan lebih mudah dan lebih senang dan lebih tenang. Yang pentingnya dalam pembelajaran ini tenang ya, kita tenang, hati kita tenang untuk menerima ilmu insya-Allah ya. Baik, kita mulakan dengan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين اللهم نور بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين اللهم استودعناك ما علمتناه فردد إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين okay, Alhamdulillah Alhamdulillah Cik Pah terus bawa turun ke bawah okay, Cik Pah nak tunjukkan dulu ini adalah ini adalah huruf-huruf. Okey, kalau siapa yang ada buku purple tebal, purple tu, muka surat 196. Muka surat 196. Alhamdulillah. Okey. Sedap, maaf ya. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Jumpa muka surat 196. Apa dia ikhfa, apa dia huruf-huruf ikhfa. Nun sakinah atau tanwin. Di tengahnya, ni huruf, semua ini adalah huruf hijaiyah. Ada berapa semua huruf hijaiyah? Kalau kita bilang di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Mana satu lagi yang kita selalu kira 28? Mana perginya? Lam alif. Lam alif ya. Lam alif. Dan mana perginya 29? Kalau yang kira 29, huruf alif. Perasan tak? Mana ada alif di sini? Tidak ada alif, dia guna hamzah. Okey, sebab itu adanya 27. Mana ada lam alif di sini? Tidak ada lam alif. Kenapa? Kena kira lam dan hamzah. Lam alif. Itu yang dikatakan lam alif. Maka kalau kita kira di sini, ia hanya ada 27. Okey, 27. Okey, 27. Kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 12. Satu lagi mana? Satu lagi tak ada ni. Iqlab. Ba. Ba huruf iqlab tidak ada di sini. Ba huruf iqlab tidak ada di sini. Ya, tidak ditulis. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 adalah huruf ikhfa. Yang 15 ini adalah huruf ikhfa. Yang 6 ini adalah huruf idgham. Huruf idgham ada 6. 2 ini idgham bila gunnah. 4 ini idgham ma'al gunnah. Macam mana jadi benda-benda ni? Apabila nun sakinah atau nun mati, kita sebut Melayu, kita sebut nun mati ya, nun sakinah atau tanwin berjumpa dengan huruf-huruf ini, maka akan jadilah dia idgham. Ya, maka jadilah dia idgham. Kalau jumpa dengan lam ra, idgham bila gunnah. Kalau jumpa ya nun mim wa, idgham ma'al gunnah. Yang idgham bila gunnah ialah tasydid tanpa dengung. Di sini pula idgham ma'al gunnah,
tasydid dan dengung. Okey. Apabila nun sakinah, nun mati atau tanwin jumpa dengan huruf ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf apa ni? Huruf halaqiyah. Maka jadilah dia izhar. Izhar halqi. Huruf ini jauh ke dekat dengan nun tanwin dan juga nun sakinah dan tanwin. Jauh. Dia di bawah, di halqum. Dia jauh daripada dengung. Itu sebabnya dia jelas. Izhar. Jelas bacaannya. Yang ini hampir. Dan yang ini adalah sederhana kedudukannya daripada huruf nun sakinah atau tanwin nun. Okey. Macam mana kita kata ini dekat duduk? Okey, nun, lam dan ra, dia duduk serumah. Ya, mim, waw, huruf bibir. Di bibir. Dan ini adalah huruf lidah. Huruf lidah. Semua. Ini adalah huruf lidah. Ta, da, ta, za. Okey, lidah bergerak. Yang ini bergerak ke lidah. Lam, ra, ya, bergerak. Nun, tapi dia serumah. Ya, mim, waw. Lidah kita bergerak. Ya, mim, waw. Tidak. Ini adalah ya di tengah tu. Mim, waw adalah di bibir. Mim, waw. Mim, waw. Yang bergerak bibir. Mim, waw. Ya? Okey, alhamdulillah. Baik. Boleh? Boleh faham? Okey, sekarang ni Cik Pah pergi kepada huruf-huruf ikhfa. Ini dia huruf ikhfa. Huruf ikhfa. Kenapa huruf ikhfa ni Cik Pah tanda macam ni? Ini jauh daripada nun. Nun sakinah atau tanwin ya. Ni jauh daripada nun. Yang ni paling hampir. Ta, dal, ta. Mana perginya lam ra? Lam ra tidak termasuk dalam ikhfa. Dia adalah idgham. Jadi dia tidak ada langsung di sini. Ini adalah semua ni huruf ikhfa. Apa dia ikhfa? Muka surat 195 ada rajah ni ya. Ikhfa dari sudut bahasa sembunyi. Sembunyi. Ya, khafa itu sembunyi. Okey. Qura' pula mengistilahkan ikhfa dengan sebutan huruf dengan cara antara izhar dan idgham. Tanpa tasydid, tetapi mengekalkan gunnah pada huruf yang pertama, iaitu huruf nun sakinah atau tanwin. Kan kita mana ada dengungnya, ada ni tasydidnya tanpa tasydid ya, tak ada tasydidnya ya. Dan Al-Hafiz Ibn Al-Jazari menyatakan ikhfa adalah antara izhar dan idgham. Memang di antara izhar dan idgham ya. Izhar dan idgham. Sebab walau apapun nun dalam ini akan bunyi dengungnya. Dalam nun mati akan bunyi dengungnya. Tetapi dalam masa yang sama, dia tidak ada tasydid. Because kalau idgham, dia bertasydid. Dan kalau izhar pula, dia jelas. Dan di sini, nunnya tidak jelas. Itu dia kata di antara izhar dan idgham. Makna izhar pun tidak, idgham pun tidak. Dia duduk antara tu. Ya, di antara ada sedikit idgham. Kalau dalam nun, ada idghamnya sebab nun. Yang ada izharnya sebab dia terus nyata ni, dia tidak ada dengungnya. Dia tidak ada dengung. Dia tidak ada tasydidnya. Ya, itu antara izhar dan idgham. Okey, ulama' telah memberi alasan mengapakah berlakunya ikhfa huruf nun sakinah dan tanwin ketika berjumpa 15 hurufnya. Antara mereka apa yang dikatakan oleh Imam Abu Amri Ad-Dani yang naqalkan oleh Hafiz Ibn Al-Jazari. Ni syarah ni. Syarah sikit je ya. Ikhfa berlaku kerana huruf nun dan tanwin makhrajnya tidak begitu hampir dengan 15 huruf. Sebagaimana hampirnya nun tanwin dengan huruf idgham, maka diwajibkan idgham kerana hampir dengan makhraj. Okey, itu satu. Makhraj nun dan tanwin juga tidak begitu jauh sebagaimana jauhnya makhraj huruf izhar yang diwajibkan izhar kerana berjauhan makhraj. Kan izhar di sini. Izhar. Huruf izhar di sini. Hamzah, ha, ain, ha,
Kha dan ghain. Huruf izhar di sini. Kan? Dan huruf idgham lam ra. Okey, idgham bila ghunnam. Ya, waw, mim, nun di mana? Ya di sini, waw di bibir, mim di bibir, dan ya, waw, mim, nun sama dengan dia. Ya, jadi ini adalah huruf-huruf yang tidak begitu hampir dengan 15 huruf. Sebagian hampirnya huruf nun dan tanwin dengan huruf idgham, maka diwajib idgham kerana hampir. Yang tu lain pula. Patut izhar kerana huruf dia jauh daripada nun. Itu je. Ya. Maka dia ini adalah huruf pertengahan. Okey, baik. Kita pergi terus. Dan kalau syarah banyak-banyak nanti pening dok. Jangan cakap syarah banyak-banyak nanti pening. Okey. Kita terus pergi kepada huruf-huruf ikhfa, martabat ikhfa. Ya, itu kan ada sahabat kita bertanyakan martabat. Martabat rendah. Apa martabat rendah ni? Martabat rendah tapi baca dia keras. Martabat dia rendah kerana dia duduk jauh daripada nun. Minqa, minka, minka. Cuba tengok lidah. Minqa, minka. Kenapa dikatakan martabat dia rendah? Kenapa dikatakan martabatnya rendah? Kerana kedudukannya dia duduk jauh. Jauh, nampak? Dia jauh. Kalau nak kira jauh, paling jauh daripada nun lah dia. Ya? Okey, dan martabat yang paling tinggi ni, duduknya paling dekat dengan nun-nun kan di sini. Dan ini adalah yang lainnya sederhana. Okey, martabat yang tengah. Ini martabat yang tengah. Nampak? Ni paling dekat kan? Makhraj huruf ta, dal, ta ialah di belakang gigi. Nun duduk di sini. Nun duduk di sini. Nun ni, nun duduk sini. Sini, nun. Situ nun. Okey, dan yang lainnya nun duduk sini. Yang ini pula jauh, dia duduk di sini. Okey. Baik. Perkara yang kita perlu perhatikan apabila kita nak melafazkan ikhfa. Okey. Lidah. Cik Pas selalu sebutkan. Lidah tidak melekat pada makhraj nun dengan menarik lidah ke belakang menjauhi makhraj nun. Okey. Kita dekat sikit lah. Ya, lidah dia tidak melekat di makhraj nun mana? Ni. Makhraj nun di situ. Ni, di lelangit atas yang berhampiran dengan gigi. Tetapi apabila kita dengung ikhfa, dia tidak akan tersentuh. Milsi. Nun ni bukan minsi. Jangan diletak di nun. Di ni makhraj dia. Dia tak balik ke makhraj dia. Kalau balik ke makhraj dia nun, min tu dah jadi izhar. Dah jadi jelas. Dah jadi izhar. Sekarang ni, dia sembunyi. Nun ni sembunyi. Dia tidak melekat. Tidak pergi terus ke situ. Milsi. Sebab dia nak menjenguk pada sa. Dia dah menjenguk pada sa. Milsi. Tak, milsi. Okey. Cik Pah bunyi tebal aja Cik Pah sebut sa. Ya. Huruf isti'la. Apabila kita nak baca, nak bertemu dengan huruf isti'la, dia akan bunyi tebal. Dia akan bunyi tebal apabila ikhfa bertemu ni, huruf ikhfa isti'la. Huruf-huruf isti'la. Iaitu huruf isti'la ada berapa? Ada berapa? Isti'la dalam ikhfa. Isti'la dalam ikhfa. Isti'la dalam ikhfa. Ya, bukan isti'la dalam bacaan kita yang lain. Isti'la dalam ikhfa ada berapa? 5. Ta, sad, da, za dan qaf. Kha dengan ghain tidak ke Cik Pah? Tidak. Dalam baca ikhfa dia tidak. Sebab ta dan ghain dan kha tidak. Kenapa tidak? Kenapa dia tidak isti'la dalam ikhfa? Kha dengan ghain. Sedangkan huruf isti'la ada 7. Ta, sad,
da, za, qaf, ghain dan kha. Kenapa dia tidak ada dalam isti'la dalam ikhfa? Sebab dia bukan huruf ikhfa. Kha dan ghain izhar halqi. Kan kha dengan ghain izhar halqi. Dia dah tidak ikhfa dah, dia dah masuk ke dalam golongan ni dah. Golongan izhar halqi. Maka yang jadi ikhfa tebal hanya berapa? 5, iaitu ta, sad, da, za dan qaf. Nun mati, nun sukun atau tanwin, apabila jumpa dengan kha, dengan ghain, dia dah jadi apa? Ikhfa. Tidak, dia jadi izhar halqi. Dia dah jadi izhar halqi. Jadi, yang tinggal huruf isti'la di dalam ikhfa ialah 5 sahaja. 5 sahaja. Okey? 5 sahaja. Okey, sebelum itu, kita tengok contoh nun. Macam mana duduknya lidah kita apabila kita sebut. Ni syarah dia di muka surat 198. Lidah tidak melekat pada makhraj nun dengan okey, maaf. Lidah tidak melekat pada makhraj nun dengan menarik lidah ke belakang menjauhi makhraj nun. Milsi. Kita jangan letak minsi. Apabila kita letak minsi, Cik Pah boleh dengar. Kita orang lain pun boleh dengar. Ya, boleh dengar. Tapi, kita dulu-dulu, kita memang min. Oh, sedapnya. Kita gitu, ya. Atau min. Kita bawa ke sini. Min. Pergi ke sampai ke off ni. Min. Semua kita dengar min gitu. Padahalnya di sini lidah kita bukannya tarik sampai sini, ya. Kalau dulu-dulu kita memang macam tu. Okey, yang keduanya, ini adalah panduan, ya. Tidak berlaku penambahan mat sebelum nun sakinah semasa melafazkan ikhfa nun sakinah. Maksud dia apa? Maksud dia mil. Dia panjangnya mil. Ya. Mil, jadi mim ya nun. Ini contoh dia sini. Dia buat milsiyah. Dia bukan milsiyah, dia milsi. Okey, milsi, bukan milsi. Ataupun mosi. Di sini dia panjangnya. Dia tidak panjang di situ. Dia terus ke milsi. Bila dengung tu dia dah ada sini. Perjalanan huruf ikhfa itu bergerak. Bergerak macam ni. Bergerak macam ni. Dia bukan bertarik. Kalau kita buat mil tu dia duk tarik sini. Mil tak naik lagi sini. Duk mil. Itu salah, ya. Dia kena terus kepada milsi. Dia bergerak terus. Nampak? Bergerak terus. Bergerak. Habis je gerak tutup, dilafazkan huruf. Okey. Itu adalah ikhfa. Itu kita dah tengok, kan? Cik Pah dah tunjuk. Okey. Satu lagi, fahamkan. Jangan lerek di min. Maknanya jangan tarik di min. Mi ya nun ke, mi waw nun ke, kalau baris di atas. Mansi. Tak. Bukan mansi. Terus. Ya. Atau kalau mim waw nun, dia ada mos. Gitu. Tidak, ya. Dia milsi terus. Mosi terus. Atau milsi terus. Malsi terus. Ya, jangan milsi. Di sini. Dia tarik sini. Itu adalah kesalahan yang selalu kita lakukan. Kita sebut ikhfa. Okey? Pertamanya orang yang taranum. Ingat, ya, kalau kita bertaranum, kita tend to do that. Kita taranum, kita akan tertarik sini. Kita selalu dengar. Cuba dengar yang baca taranum tu. Ada tak yang tertarik? Ya. Kita kena perhati. Dengar. Ui, dia tarik situ. Kita pun rasa sedap dia ni. Nak ikut. Kita pun tarik juga. Tidak. Ya. Itu bukannya kebetulan. Itu kesalahan. Okey. Bukan Cik Pah kata. Tetapi, siapa yang cakap?
Ibnu Jazazi cakap, ya, ulama qura, ulama Quran yang mengatakan, ya, bukan Cik Pah yang cakap. Okey, baik, kita pergi yang ketiga. Membezakan lafaz ikhfa martabat a'la dengan adna apabila berhimpun dalam satu kalimah. A'la tu apa dia? A'la tu martabat yang tinggi, iaitu ta, dal dan ta. Dan adna martabat yang rendah, iaitu qaf dan kaf. Boleh beza, kita boleh beza martabat ni. Okey, contoh dia bagi. In kuntum. Boleh baca tak? In kuntum. Boleh dengar tak? In kuntum. Ada beza? Atau bunyi in kuntum serupa. Bila kita letak in kuntum, itu serupa. Dia mesti ada beza. In kuntum. In paling rendah martabat dia sebab dia jauh. Jauh di sini. Di sini. Dia paling jauh daripada huruf nun. Nun yang duduk di sini. Maka dia akan jadi paling jauh dan dia tinggi. Tinggi sebutannya. In kuntum. Ta paling dekat. Ta, dan dal. Tengok. Paling dekat dengan nun. 3 ni. Ta, dal dan ta. Paling dekat dengan nun. Maka kalau kita baca in kunta, in kunta, ya. Tetapi kunta ini adalah huruf isti'la. Walaupun dia duduk dekat kunta, tetapi tinggi. Martabat dia tinggi, tetapi sebutan dianya tebal. Ilta, sebab dia huruf isti'la. Huruf isti'la. Okey, kita boleh dengar perbezaan. Okey, berbeza pula yang pertengahan. Yang pertengahan ni, contoh yang pertengahan ni. Ilza, walaupun dia tinggi. Ilza, insa, infa, inza, insa, insa, inda, inja, insya. Pergi ke sini. Inka, inqa. Pergi pula ke sini. Inqa, inda, inta. Sebab dah dekat dah. Dengan lidah nak letak ni, dia dah paling hampir. Paling hampir nak sebut dia tu. Itu sebabnya dia jadi martabat dia paling tinggi. Kedudukan dia paling. Apa yang maksud martabat tinggi ni? Kedudukan dia paling dekat dengan nun. Dia paling dekat dengan tanwin tadi. Dan ini martabat paling rendah sebab kedudukan dia paling jauh. Tetapi beza baca dia berlainan. Baca dia, kalau ini pun walaupun jauh, tetapi tekanannya tinggi. Lain pula itu tekanan tu. Tekanan itu, cara baca tu lain pula. Itu tekanan, ya, tekanan. Tetapi yang dimaksudkan ialah kedudukan yang dekat, kedudukan yang sederhana dan kedudukan yang paling rendah. Okey? Alhamdulillah. Boleh faham ke? Faham, Cik Pah faham. Okey. Ini dia. Kita pergi kepada huruf yang Cik Pah kata tadi, huruf isti'la. Nampak? Huruf isti'la dalam ikhfa. Nun sakinah atau tanwin bertemu huruf isti'la. Bacaan secara umumnya ditebalkan. Secara umumnya ditebalkan. Kecuali apabila dia berbaris di bawah. Ya, apabila berbaris di depan atau di atas, maka dia akan tebal. Dan kalau berbaris di depan, dia akan jadi kali depan
Muncunglah kan? Okey, baik. Inqu. Inqu. Okey. Contoh kita letak. Kita ambil contoh. Ini dia kata kalau baris di bawah. Baris di bawah. Kita ambil contoh. Dia akan jadi macam ini. Lidah akan jadi macam ini. Bila huruf itu, huruf isti'la yang kita nak baca ini, duduknya di bawah. Berbaris di bawah. Okey, contoh. Ini dia contoh. Kasrah ya, berbaris kasrah di bawah. Maknanya kasrah tu maknanya bawah. Ya, kalau bahasa Arab, kasrah. Berbaris di bawah. Okey, contoh kita ambil ta, berbaris di bawah. Okey. Khalaqakum min tin. Khalaqakum min tin. Khalaqakum min tin. Okey, kalau dhammah berbaris depan min tur, min tur, min tur. Tengok tekanan. Berbaris di bawah. Min tin. Tekanannya di sini. Min tin. Baris di depan. Min tur. Min tur. Tengok lidah, beza lidah. Okey. Apabila fathah berbaris di atas birihin taibah, terbuka. Birihin taibah. Okey, Cik Fah bawa ke depan sikit tengok ya. Dan dengungnya macam ni. Dengungnya dia macam ni. Dia bergerak. Setiap tanwin dia bergerak. Bergerak. Sebelum tengok dia bergerak. Ni huruf yang kita nak sebut, nak keluarkan huruf itu, dan di sini adalah dengungnya. Dia sama je, dia sama mari. Habis dengung tu baru tep hurufnya ditekan. Ya. Okey, baik Cik Fah bawa ke depan sikit. Baik, Cik Fah tunjukkan sikit. Okey, maaf. Cik Fah tunjuk ya. Okey. Sekarang ni cuba tengok. Cuba tengok apa dia. Cuba tengok kita sebut huruf ta, iaitu huruf isti'la ini berbaris di bawah. Okey, berbaris di bawah. Kha. Khalaqakum min tin. Khalaqakum min tin. Dah ready dah nak sebut ta tu, baris di bawah ni. Khalaqakum min tin. Tin tebal atas dan dia turun. Tin sederhana tebalnya. Ya. Khalaqakum min tin. Okey. Itu cara apabila ta, huruf isti'la ta ni, dia berbaris di bawah. Kalau dia berbaris di depan, min tur. Ready nak muncung dah ni. Min tur. Okey. Min tur. Dah ready nak muncungkan bibir kita sebab dia berbaris di dhammah, iaitu baris di depan. Ya. Tadi baris kasrah. Secontoh satu lagi baris kasrah, iaitu baris di bawah. Yantiqun. 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 Ti. Ya. Dan baris depan. Min tur. Min tur. Okey. Dan baris fathah, iaitu baris di atas. Apabila ta, huruf isti'la itu berbaris di atas, maka dia akan bunyi birihin taibah. Birihin ta. Dah ready dah nak. Dah ready dah. Kita nak sebut huruf ta. Birihin ta. Ya. Au kafaratun ta. Au kafaratun ta. Au kafaratun ta. Ya. Au kafaratun ta'amu.
Macam tu ya. Itu adalah bentuk bibir kita apabila kita nak sebut huruf-huruf isti'la di dalam ikhfa. Okey, contoh lagi. Lagi tak contoh? Ada contoh banyak. Okey. Okey, contoh cuba tengok sini. Nun nak jumpa dengan sad. Lepas tu Cik Pah akan tunjuk satu-satu. Nun jumpa dengan sad macam mana ya. Okey. Di sini nun jumpa dengan huruf sad. Huruf isti'la juga huruf sad. Ya. Okey, ni huruf sad. Nampak? Amalan salihah. Tengok cara dengung. Dengung dia bergerak. Dia bergerak. Kemudian sa. Huruf sad di mana? Huruf sad di mana? Di gigi bawah dan di sini. Yang berjiran dengan ni sini ya, berjiran dengan lidah bawah ni ya, di bawah ni. Okey, di lantai dia, di lantai. Okey, yang berjiran di situ. Sad juga huruf apa di situ? Sin dan juga huruf sad, sin dan sini. Sad, sin dan apa dia? Satu lagi. Sad, sin dan huruf apa ni? Kan dia ada sofir. Zai, ya betul ya. Zai. Satu lagi sad, sin dan zai. Dia sifat dia sofir. Ya, dia duduk di sini. Tetapi ini adalah kita yang tekan ni huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf isti'la. Ikhfa yang bertemu dengan huruf-huruf isti'la, iaitu huruf tebal. Ada berapa? Ada 5. Huruf isti'la kan ada 7. Kenapa jadi 5 Cik Pah? Sebab ghain dengan kha bukan huruf ikhfa. Ghain dan kha ialah izhar. Izhar halqi. Maka tinggallah 5 ini huruf ikhfa. Okey? Baik. Kita tengok cara dengungnya. Amalan salihah. Amalan salihah. Dia mesti tebal. Amalan salihah. Okay, tebal. Amalan salihah. Dia dah sini. Kemudian baru dia di sini. Okay. Kalau dhamma, fathah lagi. Wa inistansarukum. Wa inistansarukum. Ya. Okey, Cik Pah tunjuk gini. Kita pergi kepada dhammah. Okey, tengok di sini. Jimalatun safrun. Habis baru dia tekan di sini. Jimalatun safrun. Nampak ni dengung ni? Jimalatun safrun. Habis je dengung. Habis je hilang dah dengung tu. Barulah dia sentuh dia sa. Tengok. Ni dudukkan. Sebelum itu. Masa mula-mula dengung tu. Lidah masih lagu tu. Lepas tu dia bergerak. Dia turun. Ready nak sebut. Okey. Ready nak sebut sad. Apabila dah habis dengung. Ini pun melekat di situ. Sa di situ. Okey. Amalan sa. Amalan sa. Okey. Amalan sa. Okey. Wansuru. Wansuru. Okey. Min siyam. Min siyam. Itu. Ya, itu adalah dengung-dengung yang Abdul nak sebut dengan huruf sad. Okey, boleh? Cik Pah 2 sekali. Ini dha pula. Sama. Gerak dia sama, tapi cuma tengok. Gerak dia sama. Man dhalla. Man dha. Dha huruf dha kan? Istitalah tertutup ni. Tertutup tebak di situ. Tertutup kan? Dha huruf dha. Man dha. Kalau man dha ya huruf dha.
Ya, huruf dha ni special kan? Dia ada istiqalah, dia special sikit, dia tak sama dengan orang lain sifat dia, ya. Sifat hak, sifat tunggal dia ialah istiqalah, ya. Tengok dia melebar di situ. Dha quwwatin dha'fa. Tengok ni bentuk dengung. Ini perjalanan dengung. Ini perjalanan gunnah. Dengung, gunnah. Ya, dengung, gunnah, ikhfa. Ya, perjalanan dengung, dan ini perjalanan huruf. Huruf yang kita nak sebut, lidah kita di mana dia akan bergerak dan dha di situ. Ya, okey. Wa talhin mandud ma bihi min durrin. Durrin sama. Masjidan dirara. Masjidan dirara. Qismatun diza. Qismatun diza. Ya, itu adalah pergerakan huruf sad dan dha. Okey, tengok mulut Cik Pah. Sikit lagi Cik Pah bawa. Gerakan mulut ketika sebut huruf ikhfa. Amalan sa, huruf sa. Amalan salihah. Amalan sa, baru tebuk sa, ya, lepas pada dengung tu. Amalan salihah. Wa inistansarukum jimalatun sufr. Jimalatun sufr. Okey. Wansuru. Okey. Min siyamin. Walaupun dia huruf ikhfa, tetapi apabila nak sebut sad tu berbaris di bawah, kita ada standby. Cara nak sebut baris di bawah ialah kita turunkan ni kan. Min siyamin. Ansid. Jangan nun, ingat jangan tersentuh lagi di makhraj huruf. Jangan min siya ataupun ansid. Kalau kita dengung min siya, tidak. Apabila tersentuh itu adalah huruf itu adalah huruf izhar, maafkan Cik Pah. Okey, bila lidah kita sentuh nun, maka dia dah jadi izhar. Apabila kita sentuh, katalah kita min siya, salah dah. Kita dah jadi izhar dan kita izharkan huruf sa. Dua kesalahan kita. Kita salah huruf, sebenarnya huruf itu adalah huruf ikhfa. Kita sudah izharkan dan kita pula sebut sa itu sebagai huruf izhar. Maknanya instead of min siyamin, kita sebut min siyam. Salah. Dua kesalahan kita lakukan. Berhati-hati ya. Cik Pah boleh dengar tak kalau orang salah? Boleh dengar, boleh. Kita boleh dengar. Kita boleh dengar. Tapi kalau kita nak tegur di masa mengaji, masa dia baca tu susah sikit. Sebab dia sudah amalkan lama. Itu Cik Pah kata sekarang ni, praktiskan. Apabila Cik Pah maklumkan ini, tolong praktiskan. Tolong praktiskan sebelum baca dengan kita. Apabila baca dengan kita, baru kita tahu, oh dah betul dah bacaan dia. Selama ni, dia duk baca jamilatun safrun. Dia tak boleh. Jamilatun sa. Apabila huruf ikhfa. Sembunyi. Dia sembunyi. Okey. Huruf dha pula. Dha. Tebal. Bunyinya tebal. Mandalla. Okey. Wa talhim mandud. Qismatun diza. Jangan sekali-sekali tersentuh. Jangan qismatun diza. Memanglah dengung dua harakat. Tetapi dengung tu sudah salah. Sebab kita lekatkan dengung itu di lelangit. Itu adalah dengung untuk
sentuhan, bukan dengung. Sentuhan untuk izhar. Ya, izhar jelas baru dia tersentuh. Kalau ikhfa tidak tersentuh hinggalah habis dengung. Sehingga habis dengung. Quwwatin dha'fa. Okey, kalau Cik Pah sentuh dia bunyi quwwatin dha'fa. Quwwatin dha'fa. Cuba dengar beza. Quwwatin dha'fa. Quwwatin dha'fa. Boleh dengar tak? Ya, ini beza. Ma bihi min dur. Itu adalah apabila kita letakkan lidah kita terus di nun, ya. Ma bihi min dur. Itu adalah kita apabila kita izharkan nun, sedangkan kita sedang ni tengah baca ikhfa. Okey, kalau kita yang baca betulnya ma bihi min dur, dia akan dia bunyi di sini. Kalau kita memang bunyi di sini, tetapi di sini sudah dilekatkan. Ya. Masjidan dirara qismatun dhiza. Qismatun dhiza. Itu yang Cik Pah kata gantungkan lidah. Gantungkan lidah. Gantung kah? Ya, gantung. Cuba tengok. Percaya tak Cik Pah kata gantung? Ya. Kan tak percaya kan? Itu dia. Nampak tak gantung? Ni. Gantung. Dengung, gantungkan lidah. Dengung, gantungkan lidah. Habis dengung, pop, baru lidah tersentuh. Ya? Sama. Ni huruf bo. Okey, gantungkan lidah. Dengung, gantungkan lidah. Jangan sentuh mana-mana. Okey, sekarang ni. Gantung. Habis je dengung. Tup. Lidah melekat. Istiqalah di situ. Ya. Berbeza dengan izhar. Okey, Cik Pah contoh. Cik Pah tunjukkan contoh izhar. Mana izhar ya? Maaf. Okey. Berbeza dengan huruf izhar. Nanti Cik Pah tunjuk izhar. Kita dah baca izhar hari tu kan? Izhar halqi. Maaf. Kita bawa lagi izhar halqi. Mana izhar halqi itu? Ini bilaun lah. Maaf. Ini. Berbeza. Nampak? Ini. Ini huruf ni. Nun dia kita dah tekankan di sini. Oh, dia tak tunjuk. Kitabun anzalna. Kitabun. Bun. Nun dah naik situ. Okey, nanti Cik Pah cari kalau ada. Kalau Cik Pah jumpa ya. Izhar. Kejap ya. Ikhfa. Ini pun ikhfa. Okey, izhar. Ada tak? Jumpa tak huruf ikhfa? Okey, maaf. Sekejap ya. Isti'ala. Ikhfa. Kalau jumpa, maklumkan Cik Pah, jumpa tak? Ikhfa, muka surat berapa? Cara sentuhan ikhfa apabila ni makhraj huruf. Tidak ada ya. Okey, ikhfa. Tak ada ya. Muka surat 183. Buku purple. 183. Okey, ini adalah izhar ya. Cara kita sebut izhar itu kita akan terus kepada
Apabila kita sebut izhar, kita sebut terus kepada kitabun. Barulah nun tu kita terus melekat kitabun anzalna. Kita terus ke sini. Kitabun. Terus. Dia tidak ada langsung dengung. Tertutup dengung. Ini adalah sebutan izhar. Kitabun anzalna ataupun kita dah sebut hari itu kan. Wayan auna. Terus dia tertutup ini, dia terus ke sini. Ya, ini adalah sebutan izhar. Lidah kita terus di sebutan nun. Jelas di situ. Okey, baik. Okey, kita terus balik semula ke ikhfa. Ikhfa. Sekarang huruf nun izhar. Dia izhar macam ni sebutannya. Nun izhar. Dia terus di sini. Terus ke sini. Ini adalah nun izhar. Berbeza dengan nun ikhfa. Nampak? Ikhfa dia gantung. Tetapi izhar dia terus ke sini. Izhar terus ke sini. Ya. Masih bunyi dengan masih kun. Masih kun-an. Tapi dia berlari terus. Masa sebut kun ni dia dah kun-an. Dia dah sini. Nun di sini dia ada dengan kun-an. Ya. Kunhu. Minha. Min'a. Apa lagi? Minha. Min'a. Ya. Minha. Ya. Ini adalah cara sebutan untuk izhar, iaitu dia tersentuh terus di sini. Sedangkan nun, dengung ikhfa, dia gantung. Okey, dah faham ya? Okey, alhamdulillah. Okey, kita dah pergi ke situ. Kita dah pergi ke huruf apa tadi? Musad dan ta. Sama juga. Kalau ta pun kita akan sebut macam tu. Ta pun kita akan sebut macam ni. Ya. Tak dengung. Ya, izhar tak dengung. Ikhfa gantung lidah dan dengung dua. Ya, izhar dia terus letak di makhraj itu. Ya, di nun tu. Ya, min. Gitu ya. Itu adalah in. Itu adalah izhar. Ya, nak jumpa dengan izhar ti nak jumpa dengan apa? Nak jumpa dengan tulah izhar halqi tu. Yang nak jumpa dengan nam tu. Hamzah, ha, ain, ha, kha, rin. Ya, itu adalah huruf-huruf izhar halqi, huruf halaqiyah. Okey. Sekarang ni nak jumpa dengan za. Okey, za sama tak dia? ظلالا ظليلا. Habis dah dengung baru sebut za. ظلالا ظليلا من ظلمات فلا تنظروا. Dia dengung dulu baru sebut sini. Okey? Itu caranya. Satu je kena ingat. Gantung lidah. Jangan lekatkan di nun. Gantung. Ya, para pembimbing ni nak kena maklumkan ya. Pembimbing betul-betul bimbing anak-anak kita ni, betul kan ya? Okey, ya sama-sama kita Facebook.com. Okey, sekarang ni qaf, huruf qaf. Sama qaf, huruf qaf di sini. Tetapi nampak tak? Nampak pergerakan tanwin dan nampak tak pergerakan benda ni? Dia pergerakan ke belakang. Nampak pergerakan ke belakang. Inilah yang dikatakan dia tu apa dia? Adna. Yang paling jauh dia duduknya. Adna. Ya? Adna. Al-a'la ta tadi. Ya, ini kalau nak jumpa dengan qaf dan ka. Qaf dan kaf. Min qa, nampak? Dia mengundur.
Min qa, ini keluar dia duduk sini. Dia tak keluar di sini. Dia tak bunyi di sini. Min qa, dia tekan di sini. Ya. Wala in qu idzan qismatun. Ya. Sebab dia huruf dia di sini. Okey, alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah. Sekarang kita pergi kepada huruf yang huruf istifal. Huruf istifal. Ini huruf yang paling dekat, iaitu ta. Tengok yang paling dekat dulu. Apa berapa? 3 tadi kan? Ta, dal. Mana dal? Ta, dal dan qa. Qa kita dah jumpa dah. Ta. Dia tak tunjuk ya. Dal. Dal ni. Ta. Okey, dal dulu, dal. Nampak? Lidah kita macam mana sebut dal. Dengung dal. Dengung dal ni. Okey, ini adalah huruf-huruf istifal. Nun sakinah dan tanwin bertemu huruf istifal. Bacaannya tipis. Tetapi ini huruf yang paling dekat. Dia letak lagi ni. Ini adalah huruf yang paling dekat dengan nun. Dan ta satu lagi. Ta dalam huruf isti'la tadi. Ya, ta, dal dan ta, sebab makhraj ta, dal dan ta di sini. Tetapi ta tadi tergolong dalam huruf isti'la. Jadi walaupun dia dalam makhraj yang sama, tapi dia tergolong dalam huruf isti'la, bacaannya tebal. Ya, tebal, tetapi masih dia tetap dalam al-a'la. Sebab dia tinggi, dia duduk dekat, martabatnya dekat dengan nun yang di sini. Okey, huruf nun ikhfa. Dan huruf kaf bersendirian. Sebab qaf pun huruf isti'la. Qaf huruf isti'la, dia pun duduk di sini tadi. Ya, qaf isti'la. Jadi, yang ini adalah yang sederhana. Yang sederhana semuanya di sini. Okey? Baik. Ini huruf-huruf ikhfa. Huruf-huruf ikhfa. Okey. Kita mula dengan dal. Cuba tengok. Dal. Pergerakan lidah. Tengok dulu pergerakan lidah. Nak sebut huruf tanwin atau nun sukun, nun mati atau tanwin. Apa dia nun sukun? Nun mati. Apa dia tanwin? Baris 2. Tak kira baris 2, atas, bawah atau depan. Maka kita panggil dia tanwin. Apa dia sukun? Sukun mati maknanya. Tanwin ialah baris 2. Di mana kedudukannya? 2 tak kira. Atas, 2 bawah atau 2 depan. So, cara nak sebutnya, cuba tengok. Pergerakan, dengung dan kedudukan lidah yang kita gantung. Istifal. Tengok lidah. Istifal. Berbeza dengan lidah isti'la. Berbeza dengan lidah isti'la. Lidah isti'la tinggi. Menaik tinggi. Nampak? Lidah isti'la. Bentuk dia tinggi. Okey? Sebab dia nak menolak ke atas. Menolak ke atas. Sedangkan istifal, dia rendah. Okey, tengok ya. Berbeza ya. Tengok di sini. Tengok di sini cara dia bergerak naik. Okey, tengok dia bergerak. Huruf ni nun tanwin akan jumpa dengan dal, ya. Dia pergi bertolak sama tolakannya, tetapi lidah, bentuk lidah gantungnya sama, tetapi dia tipis, dia mendatar di bawah. Okey. Contoh, wa man 'indahu, wa man 'indahu. Okey, kita katalah nak jumpa dengan dha. Kita bezakan nak jumpa dengan dal dengan dha. Okey, sekarang nak jumpa dengan dal. Wa man 'indahu. Bunyi. Okey, bunyi nak jumpa dengan dha. Wa man 'inda. Wa man 'inda. Ada bunyi lain tak? 'Inda. Tinggi. Tinggi. Dengungnya tu. 'Inda. 'Inta. 'Insa. 'Inqa. 'Inza. Itu adalah yang nak jumpa dengan dengung isti'la. Ini adalah huruf-huruf istifal. Huruf yang tipis. Okey?
ومن عنده ماء دافق ماء دافق من دونه ثياب سندس وكأسا دهاقا عندنا. Tengok bentuknya. Dengung berjalan dengan sama, tetapi kedudukan lidah. Lidah memainkan peranan. Lidah yang memainkan peranan. Ya, lidah. Okey, ta pula kita tengok ta. Nak sebut ta. Okey. Qad aflaha man tazakka. Man tazakka. Okay, kita contoh, kita beza dengan ta. Man ta. Ni mata. Mata. Itu contoh beza. Ya, bezanya huruf isti'la dan huruf istifal. Antum laha. Antu. Lain. Dah dengar, kita dengar pun lain. Qawmun tuftanun. Qawmun tuftanun. Qawmun tu. Beza ta dengan ta. Ya, kita tengok beza huruf istifal dan huruf isti'la. Okey, kita tengok sini pula. Min tilqa'i. Okey, kita letak di sini bukan ta, kita letak sad. Min sil. Ni min ti. Boleh dengar beza? Min si. Sebab kita dah standby nak sebut huruf isti'la. Zintiqam. Zinsa. Zinsi. Zi ni tipis lagi. Sampai ke sini, dengung tu lidah sudah bertukar apabila kita nak sebut kepada huruf zinti. Tipis. Kalau ta, zinti. Sebab lidah kita dah standby di huruf ta. Yang nak menolak ke langit. Kat atas ini, lidah kita nak menolak huruf ta di sini. Okey? Sekarang boleh faham. Okey, di bawah ni huruf jim. Huruf jim sama. Tengok lidah dia gantung. Gantung ya. Wa amma man jaa wa il anjayna sa'idan juruza. Tengok perjalanan. Tup. Perjalanan dia. Habis dengung. Tup. Dia melekat di sini. Di huruf yang nak disebut itu. Ya? Okey, alhamdulillah. Sama, yang lain pun sama. Okey. Ini pun huruf sya. Sya. Sampai di sini. Sya. Okey. Nafsun sya. Min syarri. Okey. Masyu. Okey. Sama. Misyu. Dia gantung. Dia tak lekat pun. Akhirnya barulah dia melekat. Okey. Alhamdulillah. Dan ia huruf. Kenapa dia tak rapat, Encik Pah? Sebab dia kan huruf tafashi. Dia keluar angin. Dia sembuhkan angin di situ. Kalau tertutup, tak akan keluar angin. Kenapalah Cik Pah weh? Huruf lain semua sentuh. Tengok yang lain kan semua sentuh tu. Semua sentuh. Kenapalah shin ni dia tidak sentuh? Nampak? Huruf lain dah sampai situ, huruf jim. Dia sentuh.
rapat, sentuh. Tetapi kenapalah shin ni dia tidak sentuh? Sebab dia huruf sifat satu, sifat khas dia ialah tafashi. Kalau dia sentuh situ, tak keluarlah tafashi, semburan dia tu. Shh, dia sembung. Huruf dia baris atas ke, mati ke, apa ke, mesti ada tafashinya. Masyu, shh, mishu. Dia semburkan di situ. Kalau dia rapat, macam mana nak sebut? Tafashi dia tak keluar. Tak keluar huruf shin. Kalau dia rapatkan, maka lidah ini tidak rapat. Ini cara sebutan tafashi. Sebab semburannya akan keluar di situ. Masyu. Satu ni je yang tak rapat. Yang lain semua rapat. Boleh sebut makhraj. Ya, cuba tengok. Cuba tengok. Huruf zai. Okey, kita tengok huruf za. Zal, okey, di sini. Manzu anza. Okey. A'inzu. Okey. Basitun zi. Mesti keluar gini. Sentuh. Okey. Okey, sini pula. Huruf sa. Huwa khairun sa. Keluar lidah. Huwa khairun sa. Hilang terus dengung. Apabila sebutnya perkataan tu. Okey? Boleh. Alal hinsi. Alal hinsi. Ya, itu adalah cara kita sebut kaedah dengung huruf istifal. Okey, sekarang ni kaedah dengung huruf fa. Okey. Lakum kaidun fi. Ready? Di sini. Fa, huruf fa di mana? Di gigi atas. Barisan gigi atas sentuh bibir bawah bahagian dalam. Okey. Kaidun fi. Qawlun fa. Min fu. كالعهن المنفوش. Ini adalah fa. Okey. Alhamdulillah, Cik Pak rasa semua dah boleh faham. Okey, kemudian huruf zai macam tu juga sama. Gantung dulu baru disebut. Anza. Manza. Gantung dulu. Famanzukh. Kamanzu. Ya, sama. Okey, sama juga dengan sin. Sin pun macam tu. Ya, dan kaf. Okey. Itu adalah huruf-huruf yang habislah huruf ikhfa yang kita tengok pada hari ini, iaitu huruf-huruf ikhfa. Huruf ikhfa terbagi pada berapa kategori? Terbagi kepada 3 kategori. Kategori itu apa dia? Kategori yang dikatakan 3 kategori itu ialah tadi kan kita dah sebut kategori. 3 kategori dia. Dia ada huruf rendah, iaitu qaf dan kaf. Kenapa huruf rendah? Tetapi walaupun rendah, bacaannya keras. Sebab dia jauh kedudukannya, iaitu di sini. Dan huruf sederhana ini. Sederhana, dan di sini adalah martabatnya paling tinggi sebab dia duduk paling dekat dengan huruf nun yang di sini. Okey? Okey. Boleh. Sekarang kita tengok Quran nak. Ataupun Cik Pak bawa sini. Atau kita nak pergi ke huruf iqlab. Sebelum tu nak pergi ke huruf iqlab tak? Kita tengok huruf iqlab. Huruf iqlab. Izhar khalqi. Idgham kita semua dah tahu. Jelas. Idgham kita dah tahu. Idgham itu ya waw mim nun. Tahukah? Tahu. Idgham ma'al gunnah itu ya waw mim nun. Ya waw mim dan nun adalah idgham
ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. 4 huruf itu ya, nun, mim dan waw. Apabila huruf nun sukun atau tanwin, sukun mati atau tanwin berbagi dua, berada di akhir kalimah dan di awal kalimah, berikutnya ialah salah satu daripada 4 huruf idgham bi gunnah, maka wajib baca idgham, masukkan huruf nun sakinah atau tanwin ke dalam 4 huruf tersebut dengan secara dengung. Okey. Dia mesti duduk di kalimah yang berlainan. Dia duduk di kalimah yang berlainan. Dia bukan duduk di dalam satu kalimah. Okey, dia tidak duduk di dalam satu kalimah. Ya, dia duduk di kalimah yang berlainan. Okey, yang berlainan. Kalimah yang berlainan. Okey, baik. Kita baca. Mari kita sama-sama baca. Nanti Cik maaf. Kita baca sama-sama. Kita tengok. Kenapa ni? Okey, okey. Mari kita baca sama-sama, kita tengok Yasin. Senang, Yasin, kita tengok dan kita cari hukum di dalamnya. Kita cari hukum satu-satu, boleh? Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mula-mula kita tengok ada tak tanwin atau nun sukun? Ada tak tanwin atau nun sukun di sini? Tidak ada. Okey, kita terus. Yasin. Ada? Tak ada. Okey. Wal Qur'anil Hakim. Ada nun sukun atau tanwin? Tidak ada. Innaka laminal mursalin. Ada nun sukun atau tanwin? Tidak ada. Ala siratim mustaqim. Ada nun sukun atau tanwin? Ada tanwin. Dan tanwin ini jumpa dengan apa? Dengan mim. Kalimah yang berlainan? Ya. Siratin satu kalimah, mustaqim satu kalimah. Dan tanwin jumpa dengan apa? Dengan mim. Maka hukumnya idgham ma'al gunnah. Itu je. Cara kita nak cari hukum, ini caranya. Sekarang ni sebab kita nak tumpu kepada huruf tanwin dan nun sukun. Iaitu tanwin, iaitu baris dua, sama ada baris di bawah dua, bawah di atas, di depan atau di bawah. Iaitu dan juga mim, sama ada nun sukun. Nun yang mati, dia akan jumpa, sama ada jumpa dengan huruf-huruf yang kita dah tahu. Huruf apa? Idgham ma'al gunnah yang 4, bila gunnah yang 2, lam ra, dan huruf yang 6 itu adalah huruf ikhfa haqi yang 6, dan huruf yang kita baru belajar tadi 15 huruf ikhfa hakiki. Okey, sekarang kita pergi pula. Tanzilal azizir rahim. Okey, ada kita jumpa ada kita jumpa tak? Ya, ada jumpa iaitu nun sukun. Jumpa dengan zai. Jumpa dengan huruf zai, dia jadi tanzi. Dia ikhfa hakiki. Itu cara kita nak cari. Ya, boleh kalau kita nak refer, tengok satu muka surat. Tengok satu muka surat. Itu cari dulu kata muka surat pertama saya nak cari huruf tanwin mati. Tanwin dan nun sukun. Cari dulu. Okey, jumpa tanda. Lepas tu kita tengok. Okey, ini satu pula. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun.
Okey, sekarang ni kita nak tengok nun sukun dan tanwin sahaja. Tidak terlibat dengan mim ke, tidak terlibat dengan lain. Okey, kita tengok nun sukun. Okey, sekarang satu nun sukun di sini dan tanwin di sini. Ini satu lagi nun sukun. Ada lagi nun sukun atau tanwin? Tidak ada. Maka kita tengok. Okey, litudhi. Ini adalah apa? Ikhfa. Ikhfa hakiki. Qawman ma. Apa? Idgham ma'al gunnah. Sebab jumpa dengan mim. Okey, qawman ma. Qawma. Ma. Okey, qawman ma. Ni pula jumpa apa? Nun sukun jumpa dengan zai. Uzi. Ikhfa hakiki. Macam tu ya. Okey, kita terus lagi. Kita cari sampai muka surat ini. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ada tak kita jumpa nun sukun di sini? Ada juga, ada tak kita jumpa tanwin? Tidak ada. Ya, tidak ada. Okey, kita teruskan. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal alqani fahum muqmahun. Kita ada tak jumpa nun sukun di sini? Ada tak? Tak ada. Ya, tak ada nun sukun. Tak ada. Sampai sini kita tak jumpa nun sukun. Ada tak kita jumpa tanwin? Ada. Satu di sini. Aghlala. Tadi kita berhenti jadi mak iwat. Tapi kita teruskan. Aghlala. Fa. Apa dia ni? Jadinya, ikhfa hakiki. Iaitu dengung dan gantung lidah sebelum sebut fa. Aghlala. Fa. Sekali lagi ulang. Aghlala fa. Ready dah bibir kita. Bibir kita nak sebut fa. Aghlala fa. Okey? Dah ready dah. Sebelum sebut fa, kita dengung dulu habis-habis dua harakat tu. Okey. Baik, kita teruskan pula. Cari sini. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Okey, sekarang kita jumpa tak nun sukun? Ada. Mana dia? Ni. Mim bah. Tapi Cik Pah ni mim. Ini dah dia tanda dah. Iqlab siap-siap. Sebenarnya ni nun sukun jumpa dengan bah. Maka kita baca, kita keluarkan mim. Dia adalah iqlab. Hukum dia iqlab. Kita dah tahu ya. Iqlab ni senang. Sebab dia dah tanda siap-siap. Kita baca, oh ini iqlab. Cuma tahu cara baca. Cara bacanya, sekadar tutup bibir atas dengan bibir bawah. Itba'. Dia tertutup bibir, rapatkan bibir atas dengan gigi bawah sekadarnya dan dengung dua harakat. Min baini aidihim saddan wa idgham ma'al gunnah. Okey, idgham ma'al gunnah sebab tanwin jumpa ni. Ni satu lagi tanwin. Khalfihim saddan fa. Berbeza tak dengung idgham ma'al gunnah dengan dengung ikhfa? Ya, berbeza. Saddan wa. Yang ni saddan wa dah jelas nak sebut ni. Kita dah tahu nak jumpa waw. Tetapi ikhfa belum. Ikhfa dia masih lagi tersembunyi. Apa yang dia nak masuk? Saddafa. Barulah. Baru habis dengung baru dia kita tahu masuk fa. Di sini masa dengung tu kita dah tahu dah nak masuk waw. Saddawa. Itu beza. Okey. Jom kita Cik Pah bezakan huruf idgham ma'al gunnah dengan ikhfa. Okey. Saddan wa. Kita dah tahu dah.
tahu dah nak masuk kepada waw. Saddan ya. Dah tahu. Saddanna. Saddam ma. Kita dah tahu. Nak masuk waw, nak masuk ya, nak masuk mim, nak masuk nun. Tetapi ikhfa, saddan, tak tahu. Nak masuk apa? Saddan, duk dengar ni. Nak masuk apa ni? Okey, saddafa. Okey, nanti tengok boleh teka. Teka tak? Boleh teka tak Cik Pah nak masuk apa ni? Yang tu. Boleh teka tak Cik Pah nak masuk tun apa? Huruf apa? Tu. Boleh teka tak? Tak boleh. Cik Pah nak masuk tu zi. Nak masuk zi. Tak boleh teka semasa dengung. Tapi idgham ma'al gunnah kita boleh teka masa dengung. Saddam wa. Saddam ma. Saddanna. Saddan ya. Itu beza dengung idgham ma'al gunnah dengan dengung ikhfa. Ikhfa kita tak boleh nak teka. Ya? Okey, sekali lagi Cik Pah. Ikhfa. Satu lagi ikhfa. Tu. Cik Pah nak masuk apa tu? Tak boleh tahu. Tak boleh tahu. Sehingga habis dengung tu baru. Tu zi. Za. Baru boleh tahu. Kalau idgham ma'al gunnah, idgham la gunnah kita dah tahu. Idgham la gunnah contoh sadalla. Terus sadalla sebab dia tidak ada dengung ya. Yang Cik Pah kita bicara ini adalah dengung. Kalau iqlaq kita tahu tak? Mimba kita dah tahu. Kita dah tahu iqlaq. Mimba dia tak sembunyi. Iqlaq tu jelas secara nyata. Mimba sebab dia jumpa dengan ba sahaja. Iqlaq ni nun mati, nun sukun atau tanwin jumpa dengan ba sahaja. Ya? Okey. Idgham ma'al gunnah jumpa dengan 4. Ya, waw, mim, nun kita dah tahu. Ikhfa kita tak tahu. Ikhfa sembunyi. Kita tak tahu selagi tak habis dengung, selagi kita tak letak bibir kita di mana. Selagi lidah kita tak sentuh di huruf. Kecuali kalau kaf dengan qaf sebab dia adalah keras. Dan huruf isti'la pun macam tu. Huruf isti'la. Huruf isti'la yang berapa tu? Yang 5 tu iaitu ta, za, sad, za dan juga qaf. Ya, ikhfa bagi 4 huruf isti'la ni. Sebab kha dengan ghain walaupun dia huruf isti'la tetapi dia adalah izhar halqi, dia bukan ikhfa. Yang ikhfa ni, okey, contoh Cik Pah letak. Boleh teka tak? Apa dia? Sad ke, ta ke, qaf ke, za ke, apa dia? Tak boleh teka, tak boleh. Tergantung lagi. Tapi tinggi dah. Cuma kita tahu ini adalah huruf isti'la. Huruf isti'la kita tahu. Tetapi huruf apa kita tak tahu. Ya, itu adalah beza ikhfa dengan idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah kita dah tahu dah. Saddan wa min khalfi. Okey, kita teruskan. Okey. Kita teruskan pada tadi ya. Dah faham dah? Faham dah Cik Pah. Okey. Ada tak tanwin lagi? Saddan wa ini tanwin. Nun sukun ada? Ada. Ni satu lagi. Ni satu lagi. Wa min khalfihim. Sama. Izhar halqi pun kita tak boleh nak teka. Izhar kita tahu, kita jelaskan yang ni. Dan kita tahu dia akan, bila kita jelaskan nun yang mati sukun ni, kita akan tahu huruf apa yang nak pergi jumpa. Itu huruf halaqiyah yang 6. Salah satu daripada huruf halaqiyah yang 6. Wa min khalfi. Tapi kita tak tahu huruf apa lagi. Wa min a ke, wa min ja, wa min ain ke, wa min a ke, wa min ha ke, wa min kha ke, wa min ha ke, wa min ra. Jadi tapi kita dah tahu bahawanya dia adalah izhar yang akan bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf ini. Wa min kha. Wa min khalfihim saddan fa
فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Okey, terus وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Okey, sekarang ni kita jumpa dengan tanwin, jumpa dengan ain, huruf halqumi itu izhar halqi. Okey, sekarang kita jumpa satu lagi nun, jumpa dengan za. Za izhar ikhfa hakiki. Satu lagi tuzi, nun jumpa dengan za, ikhfa hakiki. Tuzi, tuzi. Okey, za. Mulanya masa duduk dengung tu kita tak tahu lagu huruf apa ini nak pergi, ya. Okey, alhamdulillah. Okey, dalam maklunah satu lagi sifatnya ialah dia tidak akan bertemu dengan dua huruf ini dengan huruf ya, waw, mim, nun di dalam satu kalimah. Kalau dijumpa ya, waw, mim, nun dalam satu kalimah, dia tak boleh jadi idgham maklunah. Dia menyambung. Berbeza dengan ikhfa. Ikhfa boleh dalam satu kalimah. Ya, ikhfa ialah dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. Ya, dalam satu kalimah. Okey, baik. Sekarang kita pergi sini. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Okey, alhamdulillah. Kita jumpa nun sukun, jumpa dengan za. Ikhfa hakiki. Apa? Tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib. فبشره بمغفرة وأجر كريم. Idgham maklunah dan ikhfa hakiki. Okay, alhamdulillah. Cik harap semua boleh faham. Semua, ya. Semua faham lah Cik Pah. Kita dah faham lah Cik Pah, ya. Cik Pah tahu. Tapi kita kan nak sama-sama lagi, nak terangkan lebih lagi, okey? Maknanya, kalau iqlab kita dah jelas bahawasanya cara sebut iqlab. Cara sebut iqlab macam mana? Okey. وَجَعَلْنَا مِنْ ba. Dia dah pergi ke ba. Dengung dia tu dah masuk ke ba. Dia macam apa? Macam ikhfa syafawi. Ya. Waja'alna min baini. Waja'alna min baini. Sekadar tersentuh saja. Tersentuh saja. Waja'alna min baini aydihim sadda. Okey. Saddan wa idgham maklunah wa min khalfihim izhar halqi saddan fa ikhfa hakiki. So di dalam ini kalau kita tengok yang dengung, yang kan nun mati atau tanwin, dia dengung, dia ada 4 sebab. 4 dengung ada 4. Satunya iqlab, satunya idgham ma'al ghunnah, satunya ikhfa hakiki. Okey, itu. Maknanya di dalam waja'alna ni ada waja'alna min ba. Itu adalah dengung iqlab. Min ba, dengung iqlab min ba. Bibir tersentuh di antara bibir atas, bibir bawah dan terus dah di ba.
وجعلنا من بين أيديهم سدا kita dah tahu nak masuk ke mana. Saddan wa. Kalau ya, saddan ya. Kalau nun, saddan na. Kalau mim, saddan ma. Kita dah tahu. Kita dah tahu ya. Wa min, kita dah tahu itu adalah izhar halqi. Okey. Wa min khalfihim saddan fa. Itu kita tak tahu lagi. Nak masuk mana. Saddan juga. Sama, tadi saddan wa kita dah tahu idgham ma'al gunnah sebab nak jumpa dengan waw. Tetapi ini adalah nak jumpa dengan tak tahu apa. Saddan fa. Oh, maknanya ikhfa. Ikhfa hakiki, ya. Yang 15 itu. Okey, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Cik Pa harap semua boleh faham. Kalau tak faham, maklumkan Cik Pa. Cik Pa boleh terangkan lagi, ya. Besok kita akan jumpa dalam tahsin dek. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih banyak. Doakan dan minta Allah bagi petunjuk. Setiap kali kita rasa berat kan, kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah petunjuk padaku macam mana aku nak mudah ni. Cik Pa pun, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah petunjuk pada aku macam mana aku nak suruh semua orang faham ni. Ya Allah, Tuhan akan, insya-Allah Allah akan bagi petunjuk. Ya Allah, bagi petunjuk macam mana nak betulkan ni. Ya Allah, bagilah petunjuk pada aku macam mana aku nak jadi adil ni. Ya Allah, bagilah petunjuk pada aku, ya Allah, supaya semua boleh baca dengan baik ni. Ya Allah, bagilah petunjuk. Maka Allah, insya-Allah, Allah yang maha adil, maha bijaksana, maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang, akan sayang pada kita, dia akan bagi, insya-Allah. Kerana Allah itu maha pemurah. Ya, so kita pun kena jadi kita bukan maha lah, kita pemurah. Ilmu kita kongsi dengan orang. Pemurah, ya. Pemurah, kita kongsi dengan orang. Kita jadi orang pemurah, kita kongsi ilmu kita. Sebab ini ilmu adalah ilmu Allah, datang dari Allah dan untuk dibahagikan kepada semua orang. Melalui kita, itu saja. Melalui kita, bukan hak kita, ya, hak Allah. Maka bagilah kepada semua orang, ya, bagilah, bagi. Ya, sebelum kita lelapkan mata, takut nanti kita meninggal, kita bawa ilmu tu pergi, kemudian kita disoal, ke mana kamu letakkan ilmu-ilmu yang kamu ada di dadamu tu, wahai Hanifat? Ke mana? Kita pun kata kita simpan sebab kita nak bawa menemui Allah. Bukan itu caranya. Kita dah bagikan semua orang dapat, percuma ambil, tak apa, alhamdulillah. Ya, silakan, ya, ilmu Allah ini sebarkan seluas-luasnya. Ya, okey, alhamdulillah. Ambil, ya. Allah, sebab ini bukan ilmu dari Cik Pa sendiri, ilmu dari Allah. Ya, melalui kita, melalui guru-guru kita. Melalui guru kita, dari mana kita belajar, dari turun sehingga kepada kita, alhamdulillah. Okey. Dan asalnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang dikatakan bersanad kepada straight kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berterusan. Kita berguru dengan orang berguru, ya. Ya, okey, alhamdulillah. Okey, sampai di sini dulu. Cik Pa ucapkan selamat hari Minggu kepada semua. Petang ni kita rehat, pergilah nak minum, kena apakah. Ya, malam ni insya-Allah kita akan jumpa lagi. Besar kemungkinan malam ni pun orang lain lah, bukan Cik Pa maksud ni. Ada hal dengan anak, tak apa, ya. Kita boleh baca sendiri kalau ada hal. Tapi insya-Allah Cik Pa akan jumpa, ya. Sebab kita hari ni kan hari Minggu. Ya, hari Minggu, hari peluang kita nak berjumpa dengan anak-anak kita, nak bersama-sama dengan
dengan anak keluarga kita dan juga mungkin sahabat handai kita bertanyakan khabar semua. Okey, sampai di sini dulu. Cik Pah ucapkan terima kasih pada semua. Salam sayang daripada Cik Pah semua. Cik Pah sayang kepada semua, dan marilah kita sama-sama baca doa sadaqallahul azim, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Cik Pah baca makna ya. Benar sadaqallahul azim tu makna dari yang kita baca doa tadi. Benarlah ayat-ayat Allah yang maha agung, dan benarlah wahyu Rasulnya yang mulia, dan kami menjadi saksi terhadap mukjizat itu. Ya Allah, rahmatilah kami dengan berkat Al-Quran dan jadikan ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat untuk kami. Ya Allah, ingatkanlah kami sesuatu yang kami lupai berkaitan dengan Al-Quran. Ajarlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi kandungannya, dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada malam dan siang, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujah untuk kami, wahai Tuhan pemelihara sekalian alam. Itu dia makna yang kita duk baca doa tu setiap kali kita habis baca Quran. Itu makna dia ya. Alhamdulillah. Itulah maknanya. Hayati. Kita sentiasa hayati ya setiap makna yang kita baca, insyaAllah. Okey. Sampai di sini dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hendaklah kita sentiasa berkata-kata dan berpesan-pesan dengan perkara yang benar dan yang baik-baik, dan hendaklah sentiasa bersabar. Okay, Alhamdulillah, sabar. Apa masalah, sabar, serah kepada Allah. Allah hanya yang tahu, Allah yang akan menentukan, Allah yang akan apa jua pun. Jangan kita duk balas, serah pada Allah. Allah nak balas ke Allah nak, itu adalah Allah, urusan Allah. Ya, okey, alhamdulillah. Okey, baik. Ya, okey, sampai di sini dulu kita sudahi. Cik Pah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sayang dari Cik Pah. Cik Pah sayang semua kerana Allah. Sayang semua kerana Allah. Sayang semua kerana Allah. Sayang semua kerana Allah. Alhamdulillah. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.